sampaikan kebenaran. Lisanul haq, sampaikan kebenaran. Lisanul haq, sampaikan kebenaran. Lisanul haq, sampaikan kebenaran. Lisanul haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar sidang penonton yang berada di rumah dan juga kita yang berada di stesen kereta api Tanah Melayu Berhad. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Anda pada hari ini bersama dengan saya Ustaz Rahimi P. Ramli dan juga sahabat saya, saudara saya, saudara Fuad. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ceria lagu. Baik, Alhamdulillah. Dia macam standard lah. Awal-awal kita akan tanya khabar masing-masing Ya. kan. Lepas tu 15 minit. Dengan semangat pula tu, berkobar-kobar, tak sabar nak bercakap. Bila kita dengar lagu Lisanul Haq tadi, memberikan satu semangat pada kita. Alhamdulillah. Terus kita bercakap tentang soal kebenaran, tentang Allah dan Rasul. Begitu Zufar, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini Allah Ta'ala berkati kita, rahmati kita. Amin. Alhamdulillah. Begitulah penonton yang dirahmati Allah SWT. Kita berada dalam rancangan Lisanul Haq, sampaikan kebenaran. Bila kita sebut tentang perkataan Assalamualaikum, terlintas pada ingatan saya, rupa-rupanya sunnah Assalamualaikum ni adalah daripada Allah dan juga Nabi Adam AS. Seawal Nabi Adam diciptakan Allah SWT, Allah ajarkan ilmu yang pertama pada Nabi Adam, iaitu soal adab. Fuad, ya? Soal adab, iaitu Allah Ta'ala minta kepada Nabi Adam, setelah mana Adam dijadikan, minta supaya memberi salam kepada para malaikat dengan ucapan Assalamualaikum. Jadi malaikat menjawab Waalaikumsalam, kemudian ditambahnya malaikat dengan perkataan Warahmatullah wabarakatuh. Jadi ya, itulah Allah Ta'ala sebutkan kepada kita dengan diceritakan baginda Nabi SAW. Inilah sunnah, bila mana kamu bertemu sesama kamu, maka kamu kena bagi salam dengan ucapan Assalamualaikum. Maka dijawablah kita semuanya Waalaikumsalam. Jadi tajuk kita pada kali ini iaitu stesen akhirat ataupun stesen Firdausi. Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di tempat yang rare. Saya kata ini tempat yang rare, luar biasa, tak pernah, jarang-jarang kita buat tazkirah dengan ada baskingnya, lagu Lisanul Haq, kumpulan preakustik yang akan menghibur sambil kita mendapat manfaat daripada tazkirah berkaitan dengan stesen Firdausi. Bila kita sebut dan kita berada di stesen Firdausi, stesen kereta api ini, bermakna kita akan menuju kepada tempat yang kita nak tuju. Dan dalam hidup kita, sekarang kita berada di stesen dunia. Rupa-rupanya kita berada dalam satu perjalanan yang panjang. Kalau kereta api ini saya lihat ada 700 km trek dah mungkin. Ada sudut faktanya mungkin begitulah, 700 km. Bermula daripada Perlis, daripada Thailand, sempadan Thailand sampai ke Singapura. Kalau betul lah, itu je punya faktanya. Maknanya kita punya perjalanan kita juga panjang. Trek kita bermula daripada alam roh, bermula masuk ke alam rahim. Sekarang baru kita berada di stesen yang ketiga yang namanya stesen dunia. Kita akan teruskan stesen kepada stesen barzakh. Kita akan masuk kepada stesen mahsyar. Kita akan pergi kepada stesen sirat, mizan, kemudian kautsar. Barulah kita nak menuju sama ada syurga atau neraka. Kita semua masing-masing berada dalam satu perjalanan yang sama. Kita duduk di tempat yang sama yang katanya stesen dunia, nak menuju kepada stesen Firdausi. Perhentian seketika yang target kita nak balik kepada stesen yang paling selamat, iaitu syurga Firdaus. Nabi kata, kalau kita nak balik ke syurga Firdaus, doa kita jangan minta yang lekeh-lekeh. Jangan minta doa yang simple, yang paling rendah. Tak apalah aku masuk syurga paling bawah pun tak apa, jangan. Tak apalah janji syurga, jangan. Minta syurga yang tertinggi. Apa pun pekerjaan kita, ustazkah kita, penyanyikah kita, orang awamkah kita, siapa-siapakah kita, semua kita berada dalam landasan untuk masuk syurga, syurga Firdaus. Syurga Firdaus, syurga tertinggi. Syurga ada 8 tingkat, neraka ada 7 tingkat. Nakkah kita masuk dalam neraka? Tentu tidak. Tanya siapa pun, kita tanya, ni abang ni yang tak solat ni, kita tanya, abang nak masuk syurga tak? Nak.
Nak masuk neraka? Tak nak. Sebab dia walaupun dia tak solat, tapi keinginan dia tetap berkeinginan nak masuk syurga. Kalau ingin saja tak jadi. Kita kena ingin, sekali kita kena lakukan, kita kena buat. Jadi doalah kita setiap kali kita solat, apapun kita buat, ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga, syurga yang tertinggi, syurga Firdaus, bersama dengan Nabi kami yang kami cintai, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam syurga Firdaus ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan stesen yang kita duduk ni, stesen yang paling bahaya. Stesen ini, stesen kenapa paling bahaya? Alam roh tidak dihisap, tidak dihitung. Kita cuma berjanji dengan Allah. Allah jadikan kita di alam roh dan Allah persaksikan kita dengan Allah. Aku siapa dan kamu siapa? Kita mempersaksikan, bala syahidana, kamu ya Allah adalah Tuhan kami. Masuk ke dalam alam rahim. Alam rahim apa yang kita tahu? Kita berada dalam satu kegelapan. Dalam satu penciptaan, daripada darah, air mani, kepada darah, kepada daging, ada tulang belulang, menjadi manusia. Barulah keluar ke alam yang penuh dengan fana lagi cabaran. Alam yang disebut sebagai alam tipu daya, alam dunia yang penuh dengan jerat-jerat yang sangat bahaya. Sebagaimana alam stesen kereta api ni. Lalu kita duk bercakap, dia pun hon. Macam manalah kita lagi kuat suara saya. Nak memahamkan. Nak memahamkan. Lagi baik, okey, alam ni mula berjalan. Bila berjalan, kita nak sebut tentang alam ini sangat bahaya. Bahayanya alam ini, Nabi kata alam dunia ni sangat keji, lebih buruk daripada bangkai. Satu masa Nabi keluar dengan sahabat, Nabi terjumpa satu bangkai kambing. Nabi tanya pada sahabat, siapa nak ambil bangkai kambing ni? Semua diam. Siapa nak bangkai? Kambing minatlah, pantang kambing lintas, itulah paling kita minat. Kambing golek, kambing goreng, kambing kuzi, itu kita minat. Tapi bila tengok mayat kambing, bangkai kambing, Nabi tanya, siapa nak bangkai kambing ni? Siapa tak nak? Kenapa kamu tak nak? Sahabat kata, dia dahlah anak kambing, apa boleh kami manfaatkan dengan anak? Lepas tu pula dahlah bangkai. Dengan apa yang kamu tak nak ni, aku katakan kepada kamu, dunia yang kamu minat, yang kamu kejar, yang kamu pulun, yang kamu himpun, yang kamu beratkan dalam urusan hidup kamu, lebih hina daripada bangkai kambing sekiranya kamu tahu. Oleh itu, aku ingatkan kepada kalian, jadikan dunia ini sekadar mana yang kita mampu pikul untuk bawa balik akhirat. Jadi itu yang kita ambil. Janganlah kita bebankan dunia kita ni dengan benda yang kita tak mampu untuk dibawa ke akhirat. Contoh macam nak naik train, kereta api. Sebolehnya satu beg yang kita nak bawa. Takkan kita nak bawa serumah? Tentu tidak, memberatkan perjalanan kita. Jadi itu sebagai kita untuk fikirkan pada ketika dan detik ini. Dunia kita stesen Firdausi. Mungkinkah bahagia tanpa sengsara? Mungkinkah kau mengubah lumrah ciptaannya dan bersinar cahaya seluruh semesta, dihalus setitis nikmat kasih dan cinta. Tiada ragu lagi, kau yang mengetahui hakikat yang tinggi. Tiada ragu lagi, daku mensyukuri redha dalam pasti. Jika takdirnya begini, ku rela dan terima.
Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah dendangan daripada pria akustik yang kita boleh ambil adalah bahagia, redha, syukur dan terima apa yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Dan kita berada di stesen dunia ini adalah itulah kita. Kita kena menciptakan bahagia. Bagaimana kita nak menciptakan bahagia? Kita dengar dendangan lagu itu sangat membahagiakan. Tapi sekadar lepas kita dengar lagu, kita bahagia. Balik 2-3 langkah kita balik ke rumah, datang balik masalah dan tak bahagia. Jadi macam mana kita nak mencapai dan mendapat kebahagiaan di dunia? Nak mendapat kebahagiaan akhirat, yes, kita nak dapat. Tapi dunia pun nak bahagia juga. Tak ramai orang tahu bagaimana nak mencapai kebahagiaan di akhirat yang hakiki. Kebahagiaan mutlak adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita nak mencari bahagia dunia, kita mesti mencari Allah. Mesti kita solat, mesti kita zakat, mesti kita puasa, mesti kita haji, mesti kita zikir Quran, barulah datang kebahagiaan yang hakiki. Dan mesti kita menjadikan kewajipan dalam hidup kita untuk kita mendengar ilmu ataupun nasihat. Nabi SAW sebutkan pada kita ad-dinun nasiha. Agama itu adalah dengan memberi nasihat. Untuk siapa? Tentang siapa? Lillah, untuk Allah, li rasulihi, tentang nabinya, li kitabihi, tentang kitabnya, li a'immatil muslimin, tentang pemimpin-pemimpin, wa li ammatin, dan kepada seluruh umat Islam. Kita, Nabi juga, Abdullah bin Jarir, seingatan saya, berkatakan, bayatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mengikat janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam an iqamis salah, berkaitan dengan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa nushi likulli muslim, memberi nasihat dan mendengar nasihat sesama orang Islam. Ini yang menatijahkan, menjadikan kebahagiaan dalam jiwa kita di dunia. Untuk stesen dunia, nak mencipta bahagia, jangan lupa doa. Doa minta syurga dunia. Apa syurga dunia? Apa doa minta syurga dunia? Syurga dunia itu dengan doanya yang tidak dalam Al-Quran disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedarkah kita? Doa yang kita duk tutup, doa seharian kita yang sangat mudah ini, rupa-rupanya yang kita minta adalah kebahagiaan di dunia. Tuhan kami, berikan kepada kami fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan. Apa kebaikan dunia? Banyak. Kebaikan yang paling nikmat di dunia ini adalah nikmat bahagia. Kita redha dengan utusan yang takdirkan kita. Siapa kita pada hari ini? Kerja apa kita pada hari ini? Rumah apa yang kita duduk pada hari ini? Kereta apa yang kita ada pada hari ini? Berapa banyak gaji kita yang kita dapat? Berapa bonus yang Allah berikan kepada kita? Adakah pernah kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Alhamdulillah? Allah Ta'ala kata, aku bagi begitu banyak nikmat pada kamu, tetapi khalilan min ibadiyah syakur. Sangat sikit orang yang boleh lontarkan kata-kata terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih pada Allah. Apakah Allah perlukan terima kasih untuk kita ucapkan kepadanya? Tidak. Bila kita berikan terima kasih pada Allah, Allah nak bagi lagi banyak pada kita. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, ialah kerja penatnya bekerja. Siapa yang bagi kerja? Allah. Kalau Allah tak takdirkan kerja tu, apa yang kita nak kerja? Kalau Allah tak takdirkan sebanyak gaji tu, bagaimana kita nak hidup? Kalaupun Allah bagi gaji dengan gaji imbuhan 1,500, itu selayaknya untuk kita. Dan itulah rasalah keberkatan 1,500 tu. 1,500 mampu membelah anak 10 orang. Sangat luar biasa. 6,000 tidak mampu membelah anak seorang. Sangat adil Allah meletakkan. Cuma pembacaan kita adalah pembacaan dunia. Pembacaan akhirat berbeza. Hidup menambahkan keberkatan. Hidup menambahkan keberkatan. Nak dapat berkat. Yang kita suasana ni, penonton, hadirin, yang kita duduk ni, berkat. Keberkatan masa yang kita duduk antara waktu ni adalah waktu duha. Waktu ni, waktu yang kita duduk panas, duduk dalam keadaan ni adalah waktu awabin. Dan keberkatan yang terakhir kita boleh dapat adalah keberkatan tempat. Yang pasti di mana saja majlis ilmu ada, adanya malaikat bersama kita dan menaungi kita, mendoakan keampunan dan kerahmatan untuk kita. Begitu anda tuan-tuan yang berada di rumah, jadilah pencinta ilmu, kerana kita akan mendapat keberkatan, kebahagiaan di stesen dunia kita sebelum kita menuju ke Firdaus kekal abadi. Sampaikan kebenaran, lisanul haq, sampaikan kebenaran.
Alhamdulillah, kita sekarang berada di stesen yang disebutkan dengan stesen Firdaus dalam program Lisanul Haq, sampaikan kebenaran. Untuk sampaikan kebenaran kepada siapa pun, kita yang telah pun beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu hidayah ni milik Allah. Cuma kita minta setiap orang menyampaikan kebenaran. Nabi SAW tidak boleh mengislamkan Abu Talib, bapa saudara Nabi yang Nabi sangat kasihi, Nabi sangat sayangi. Sehingga di hujung kehidupan usianya Abu Talib, Nabi berada di sisi Abu Talib, minta supaya dia mengucapkan kalimah syahadah, tetapi tidak diucapkan oleh Abu Talib. Dan begitu Nabi sangatlah menderita dengan tidaknya Islamnya Abu Talib. Nabi minta pada Allah agar mengampunkan dosa Abu Talib, tetapi tidak boleh memohon ampun kepada orang yang jelasnya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Jadinya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu minat, kamu suka, kamu sayang, kamu tak boleh. Kerana urusan hidayah cuma milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh itu, kehadiran kita di sini adalah diutuskan Allah. Tuan-tuan yang sedang menonton TV saat ini adalah hasil daripada taufik hidayah Allah untuk melekat depan TV dan tonton saat ini. Bicara kita tentang stesen Firdaus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa pelaburan dan cukupkah pelaburan untuk kita bawa balik ke stesen Firdaus? Kita nak bawa balik berkaitan dengan stesen Firdaus ni. Apa yang kita nak bawa balik tadi, kita kata tak perlulah nak bawa balik dengan rumah yang banyak, kereta yang banyak. Cuma kita nak bawa balik ni adalah dengan pelaburan akhirat. Bagaimana kita nak melabur akhirat? Pelaburan akhirat ini adalah juga menggunakan duit kita yang di dunia. Disebutkan berkaitan dengan pelaburan akhirat ini adalah dengan kita infak. Dengan kita melakukan, kalau seingatan saya satu hadis baginda Nabi SAW membawakan kepada kita berkaitan dengan infak ini adalah riwayat daripada Muaz bin Jabal. Satu hari aku bersama dengan Nabi SAW, dan aku bersama dengan Nabi itu, dan aku berpeluang untuk tanya kepada Nabi bagaimana cara duduk di dunia ini untuk balik ke dalam syurga. Tepatnya secara khususnya aku nak tahu amal apa yang membawa sampai masuk ke dalam syurga Firdaus secara tepatnya. Nabi SAW mengatakan bahawa amallah kamu 5 perkara. 5 perkara ini kamu buat apa? Yang pertama, kamu kena syahadah. Yang kedua adalah kamu kena solat. Yang ketiga, kamu kena puasa. Yang keempat, kamu kena zakat. Yang kelima, kamu kena haji. Ini orang panggil apa? Rukun Islam. Kamu kena buat rukun Islam ini mendekatkan kamu dengan syurga. Langkah pertama, seorang badui datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku cuma nak solat, aku cuma nak puasa, aku cuma nak zakat, aku cuma nak haji, aku nak buat yang wajib saja. Boleh tak masuk syurga? Nabi kata, boleh. Aku tak mau buat yang lain dah ya Rasulullah, aku nak buat yang wajib saja. Boleh. Dan dia bangun dan dia balik. Ya Allah, Masya Allah, kerasnya badui ni, kata Nabi SAW. Itu sikap badui kan, orang asli Arab. Dia bangkit, dia jalan, dia tinggalkan Nabi. Nabi cuma senyum. Nabi kata kalau benar dia buat semua kewajipan, layak untuk dia syurga. Tetapi kalau ditambah dengan perkara-perkara sunat, mendekatkan lagi dengan pintu syurga. Apa perkara sunat yang mendekatkan dengan pintu syurga? 3. Yang pertama adalah saumul junnah, puasa sunat. Dah puasa dah wajib, puasa pula dengan puasa sunat. Kemudian sadaqatun tudfi'ul khati'ah, sedekah memadamkan kesalahan lampau. Macam bagaimana kita nak buang dosa kita, ambil duit kita, laburkan kepada akhirat. Ya Allah, dengan RM1,000 yang aku bagi kepada orang masjid untuk makan, contoh di dalam bulan puasa, hancurkan, leburkan dosa-dosa silamku ya Allah. Beli, hancurkan, bayar dosa kita tu dengan sedekah, kerana sedekah yang ikhlas memadamkan api neraka. Begitu yang ketiga adalah salat fil lail andan nasun niyam, salat di tengah malam ketika mana manusia sedang lena, sedang tidur. Kita boleh bangun, kita boleh munajat pada Allah. Ini orang yang dekat dengan pintu syurgawi, syurga Firdaus, kata Nabi SAW. Namun Nabi kata, tahu tak apa punca yang Allah Ta'ala boleh terima? 3. Nabi kata, amalkan 3 lagi. 3 lagi tu apa? 3 lagi mendekatkan lagi dengan syurga Firdaus adalah kamu kena menjadi seorang yang Islam. Iman kita ni mahal. Kalau tidak ada iman, kita infaklah Allah Ta'ala takkan terima. Kita pakai tudunglah Allah Ta'ala takkan pandang.
Kita binalah rumah orang-orang tua pun Allah Ta'ala akan memberikan saat di dunia saja tetapi bukan untuk akhirat. Kita buat amal baik sahabaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Ambil debu, tiup, hilang macam tu saja. Islam, iman cukup mahal. Terima kasih ya Allah menjadikan kami orang yang ada syahadah, orang yang beriman. Setiap benda yang kita lakukan ada pahalanya. Begitu yang kedua, kalau nak bagi Allah Ta'ala terima, kita kena menjadi orang yang solat. Teras utama kita. Kena solat fardu, jangan tinggal. Kalau kita tinggal solat, kita puasa, kita zakat, semua tak diterima. Haba'an manthura. Itu kita kena jadi orang yang berjihad. Jihad membawa maksud kita melakukan solat, kita usaha berinfak, kita usaha melakukan kebaikan. Usaha bukan jihad ni maksudnya berperang saja. Memaksa dan melawan hawa nafsu yang berada dalam diri untuk sukakan kepada agama, untuk cintakan kepada agama, untuk mendengar lisan-lisan kebenaran. Ini satu benda yang dituntut. Akhir sekali Nabi kata, tolong jangan celakakan diri kamu merosakkan pahala 533, iaitu dengan satu benda. Satu benda itu adalah kerana lidah kamu. Lidah kamu yang mencela, memaki, memfitnah, merosakkan semua amal kamu dan menjadikan kamu tidak mampu masuk neraka Allah, kerana pahala-pahala kamu akan hilang, akan bocor. Tahu tak siapa yang muflis? Muflis itu adalah orang yang membawa balik amalan yang banyak, tetapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala semua amalannya bocor kerana lidahnya. Bismillah, sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dalam kehidupan kita dengan doa-doa kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya